Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana dengan izin dan rahmatnya maka dapat kita berjumpa lagi pada pagi ini di hari Jumaat yang berkah ini di dalam program tuition online Perlis Mengaji. Semoga kita semua akan mendapat manfaat dari program pada pagi ini. Baik, para pelajar yang dikasihi, pada minggu-minggu sebelum ini kita telah berbincang berkaitan tajuk poligon asas, di mana tajuk ini daripada sukatan pelajaran tingkatan 1, dan pada hari ini kita akan berbincang berkaitan tajuk poligon juga khas untuk pelajar tingkatan 2. Dan tajuk ini daripada bab 4. Boleh rujuk buku teks ya, kalau yang ada buku teks. Dan kita akan mula dengan mengingat semula apa yang dah kita pelajari pada minggu sebelum ini. Baik, dalam kelas sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan maksud poligon. Jadi cuba ingat balik apakah poligon. Nama-nama poligon seperti pentagon, heksagon, heptagon, oktagon. Apakah paksi simetri, jenis dan sifat geometri segitiga, jenis dan sifat geometri sisi 4, sudut pedalaman dan peluaran poligon, khasnya untuk segitiga dan sisi 4. Okey, baik. Jadi kita tengok corak yang berbentuk poligon. Jadi di sekeliling kita ni banyak ya macam-macam bentuk yang kita boleh tengok. Contohnya awak lihat saja masjid, bangunan, semua tu berasaskan daripada bentuk-bentuk poligon. Okey, macam ini corak semula jadi yang berbentuk poligon. Apa dia ni? Sang lebah kan? Jadi daripada sini sebenarnya dia adalah bentuk-bentuk poligon. Ini bila kita lukiskan, dapatlah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, iaitu heksagon. Baik. Standard pembelajaran kita untuk hari ini ialah yang pertama, menghuraikan sifat geometri poligon sekata menggunakan pelbagai perwakilan. Yang kedua, menerbitkan rumus hasil tambah sudut pedalaman suatu poligon. Dan seterusnya, membuat dan mengesahkan konjektor tentang hasil tambah sudut peluaran poligon. Okey, jadi hari ini kita khususkan kepada mencari hasil tambah dan juga hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Baik. Pertama sekali kita nak tengok di sini apakah poligon sekata. Okey, sebelum ni para pelajar dah tahu poligon maksudnya bentuk-bentuk yang tertutup di mana semua sisinya adalah garisan lurus. Maksudnya kalau contoh bentuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita panggil sebagai poligon sebab dia adalah tertutup dan sisinya adalah garisan lurus. Okey, tapi bila disebut poligon sekata merupakan poligon yang semua sisinya sama panjang
dan sudut pedalamannya sama besar. Okey, maksudnya semua sisi, kalau 5 cm, semua sisinya 5 cm. Kalau sudut di dalam dia 60 darjah, semuanya adalah 60 darjah. Dan bilangan paksi simetri adalah sama dengan bilangan sisi. Okey, maksudnya kalaulah segi empat sama, poligon sekata, paksi simetri dia pun mestilah 4. Kalau pentagon sekata, pentagon ada 5 sisi, maknanya paksi simetri pun mestilah 5. Okey. Baik, kita tengok di sini bentuk-bentuk poligon sekata. Yang pertama, segitiga sama sisi. Awak tengok di sini ada tanda sama, maksudnya tanda sama sisi, dan sudut pun adalah sama. Segi empat sama, okey. Yang ini pentagon sekata, maksudnya semua sudut di dalam ni, kalau sini A semua ni mesti A lah, maksudnya nilai yang sama. Kemudian kita ada heksagon sekata, pun semuanya adalah sama. Heptagon sekata dan oktagon sekata. Bermaksud bila jumpa sahaja perkataan sekata, maknanya dia mestilah sisinya sama panjang dan sudut pedalaman adalah sama. Okey, bila pedalaman sama, kita akan tengoklah nanti macam mana dengan peluaran. Okey, contoh poligon sekata, ini adalah heksagon, ini adalah segitiga sama sisi, di mana kita boleh jadikan berbagai-bagai bentuk lah daripada corak-corak poligon. Okey, seterusnya sudut pedalaman dan peluaran poligon. Sudut pedalaman ialah sudut yang terbentuk oleh dua sisi bersebelahan di dalam sesuatu poligon. Okey, nanti kita akan tengok gambar rajah. Jadi kalau yang ada pen, ada pensel, ada kertas, catatlah ya apa yang penting ni supaya nanti boleh ulang kaji saja di sekolah. Kemudian sudut peluaran pula ialah sudut yang terbentuk apabila satu sisi poligon dipanjangkan. Ia merupakan penggenap kepada sudut pedalaman. Nanti kita tengok apa yang dikatakan penggenap kepada sudut pedalaman. Okey, ini gambar rajah sudut pedalaman dan peluaran poligon. Okey, di sini kita ada sisi 4. Yang ini sisi 4 ni tak sekata lah kalau macam ni, sebab sisi dia adalah tidak sama. Yang di sebelah dalam, okey, tadi dia cakap di antara dua sisi. Ni sisi, yang ini pun sisi. So di tengah-tengah ini adalah sudut pedalaman. Bila garisan sisi ni dipanjangkan, kita akan dapat sudut peluaran. Okey. Di sini diberitahu bahawa X tambah Y bersamaan 180 darjah. Maknanya sudut bersebelahan ini nilai dia mestilah 180 darjah. Hasil tambah sudut pedalaman dan peluaran bersebelahan adalah 180 darjah dan ini dinamakan sebagai sudut penggenap. Okey. Yang tadi itu. Baik, sekarang kita nak tengok contohnya, kalaulah segi 4, maksudnya di dalam ni ada 4 lah sudut dia. 1, 2, 3, 4 kan. Jadi dan minggu yang sebelum ni, untuk silibus tingkatan 1, awak pun dah tahu bahawa kalau segi 4, hasil tambah sudut pedalaman dia mestilah 360. Dan kalau segi 3, hasil tambah sudut pedalaman dia adalah 180. Okey, jadi kita nak tengok hasil tambah sudut pedalaman poligon. Okey. Baik. Hasil tambah sudut pedalaman poligon boleh ditentukan daripada bilangan segitiga yang terbentuk di dalam poligon tersebut. Maksudnya bila ada satu poligon, kita bentukkan segitiga di dalam tu. Kita tengok berapa buah segitiga ada dalam satu poligon. Okey, hasil tambah sudut pedalaman poligon juga boleh ditentukan dengan rumus N tolak 2 darab 180 darjah, di mana N mewakili bilangan sisi. Jadi ada dua kaedah lah di sini. Nak menentukan hasil tambah sudut pedalaman ini sama ada dengan membentuk segitiga atau ini rumus.
Tak payahlah susah-susah nak bentuk segitiga. Tapi kena ingat rumus ni, catat n tolak 2 darab 180 darjah. Okey, sebab apa di sini ada kurungan? Lepas tu baru disambung di belakang. Sebab apa dia tak tulis n tolak 2 darab 180 satu barisan sahaja? Sebab apa? Di sini kamu pun tahu kalau dalam pengiraan matematik antara operasi tolak dengan darab, dia akan kira operasi darab dahulu kan. Jadi kita buat dalam kurungan, maknanya kita utamakan apa yang ada di dalam kurungan. Okey, contohnya macam ni. Hitung hasil tambah sudut pedalaman sebuah pentagon. Okey, formula tadi n tolak 2 darab 180 darjah. Kemudian kena tahulah pentagon ni ada berapa sisi, baru boleh jawab. Kalau tak tahu yang ni memang tak boleh nak buat apalah. Jadi di sini pentagon 5 tolak 2. Sebab pentagon ada 5 sisi kan. 5 tolak 2 darab 180. Maknanya dalam kurungan ni dapat 3 darab 180. Nilai dia ialah 540 darjah. Maksudnya di dalam sebuah pentagon 1, 2, 3, 4, 5. Pentagon ada 5 sisi, sudut pun ada 5. Maksudnya jumlah 5 sudut ini mestilah 540. Boleh faham tak? Nah, di sini tengoklah. Maknanya kalau segitiga dah belajar dulu, bila tambah 3 sudut dapat 180. Kalau sisi 4, bila ditambah 4 sudut dapat 360. Kalau pentagon, bila ditambah 5 sudut ini, mesti akan dapat 540 darjah. Baik, jadi bermakna di sini, sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D tambah sudut E sama dengan 540 darjah. Okey? Boleh ya? Ini maksudnya hasil tambah sudut pedalaman. Baik. Kita tengok pula macam mana kalau misalnya kita nak tentukan tanpa guna formula ni, tanpa guna rumus n tolak 2 darab 180 ni. Kita nak buat pengiraan dengan mencari bilangan segitiga. Okey. Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon, kita nak gunakan cara mencari segitiga. Yang pertama, lukis bentuk-bentuk poligon. Kemudian, sambungkan bucu ke bucu untuk membentuk segitiga dalam poligon tersebut. Kemudian kita lengkapkan, kita masuk dalam jadual lah. Kita nak tengok macam mana hasil dia. Okey. Mengira jumlah sudut pedalaman daripada bilangan segitiga di dalam poligon. Baik, katalah kita bina yang tadi langkah pertama, lukis sebuah poligon. Poligon ni lah kita lukis 1, 2, 3, 4, 5. Kita panggil dia sebagai pentagon. Kemudian kita sambung bucu ke bucu. Okey, bucu ke bucu yang satu lagi. Sini pun bucu ke bucu. Awak lihat di dalam pentagon, kita dapat menghasilkan 3 buah segitiga. Segitiga A, segitiga B dan segitiga C. Okey. Terdapat 3 buah segitiga di dalam sebuah pentagon. Jumlah sudut pedalaman segitiga A ialah 180 darjah. Jumlah sudut pedalaman segitiga B 180 darjah. Jumlah sudut pedalaman segitiga C pun 180 darjah. Jadi daripada sini, bila kita tambah 3 ni, jumlah segitiga A tambah segitiga B tambah segitiga C sama dengan 540 darjah. Jadi ini konjektor kita lah, menentukan, mengesahkan bahawa poligon tu kita boleh cari bilangan segitiga di dalam dia untuk mendapatkan jumlah sudut pedalaman. Okey, kita tengok lain-lain, bentuk lain-lain lagi.
Okey. Yang ni dengan rumus. Okey, contoh yang pertama. Katalah sebuah segitiga. Ada tak bucu yang kita boleh sambung di sini? Tak boleh kan? Maksudnya di sini bilangan sisi dia 3. Kemudian kalau kita guna formula, guna rumus, 3 tolak 2 darab 180. Maknanya 1 darab 180. Jadi jumlah sudut pedalaman dia adalah 180. Sebab itulah tak payah dah nak bentuk segitiga sebab dia dah memang sedia sebuah segitiga. Okey, yang kedua, sisi 4. Di sini kita boleh gunakan pengiraan 4 tolak 2 darab 180 darjah. Kalau awak buat pengiraan, dapatlah di sini 360 darjah. Dan kalau kita sambungkan bucu ke bucu, kita dapat 2 buah segitiga. Jadi sebelah sini 180, sebelah sini 180. Sebab tu hasil dia ialah 360. Okey, kalau pentagon 5 tolak 2 darab 180 darjah. Buatlah pengiraan. Dapat 540 macam contoh tadi. Sebab kita boleh dapat 3 buah segitiga di dalam pentagon. Okey. Baik, seterusnya ini bentuk heksagon. Ada 6 sisi, maknanya 6 tolak 2 darab 180 darjah. Kalau dikira dapatlah 720 darjah. Dan di sini kita dapat 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 buah segitiga. Cubalah 180, 180, 180, 180. Tambah 180 untuk setiap segitiga. Jadi nilai dia ialah 720. Baik, kalau heptagon, 7 tolak 2 darab 180 darjah. Yang ini kita akan dapat 900 darjah, di mana tengok bilangan segitiga dia 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi 180 awak darablah dengan 5, dapat 900 darjah. Jadi sama saja, sama ada nak gunakan rumus n tolak 2 darab 180 atau nak bina segitiga di dalam ni. Okey, last sekali kita tengok bentuk oktagon, 8 sisi. Maknanya 8 tolak 2 darab dengan 180 darjah. Di sini kita akan dapat 1080 darjah. 1080. Okey, ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab tu rumus dia menggunakan formula n tolak 2 darab 180. Sebab dah dikaji ni, n bilangan sisi tolak 2, dapatlah jumlah segitiga yang terbentuk di dalam setiap poligon. Okey, harap awak jelas, dapat 2 kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut pedalaman. Sama ada yang pertama gunakan formula n tolak 2 darab 180 darjah. Dan yang kedua, lukislah. Kalau terlupa lah nak jawab Pak Isa, lupa langsung. Formula apa lah nak cari sudut pedalaman ni. Jadi, lukis bentuk tu, buat segitiga. Tengok, dapat berapa segitiga. Yang penting jangan lupa, segitiga mesti 180. Jadi, bila dapat jumlah dia tu, darab je lah dengan 180. Sebab sudut yang pertama sekali adalah segitiga, di mana jumlah dia 180 darjah. Jadi yang tu tak boleh lupa. Okey. Bila awak dah dapat tadi, kita masukkan dalam sebuah jadual supaya kita nampak lebih jelas. Segitiga bilangan sisinya 3, bilangan segitiga 1 lah. Jadi bila kita darab dapat 180. Segi 4, 360, pentagon 540, heksagon 720, heptagon 900,
oktagon 1080, nonagon 1260 darjah dan dekagon 1440 darjah. Ini adalah jumlah sudut pedalaman bagi setiap poligon. Baik. Walaupun kita ada rumus, kita ada kaedah nak bentuk segitiga, tapi kalau boleh cuba hafal setiap nilai hasil tambah ni supaya tak mudah. Okey, bila awak nak buat pengiraan maknanya senanglah. Tak payahlah time tu nak kira lagi, nak lukis segitiga lagi. Ingat je kalau dah kata oktagon, okey, 1080. Heksagon berapa? 720. Heptagon 900. Jadi memudahkan kita membuat sebarang pengiraan. Baik. Bila kita kaji, bila kita perhatikan jumlah setiap sudut ni di sini daripada segi 3 ke segi 4, perbezaan di sini sama dengan perbezaan di sini, iaitu bezanya ialah 180 darjah. Beza antara dua ni pun 180 darjah. Ini saya buat secara rawak. Kita ambil dua ni, kita ambil dua ni. Tapi kalau nanti awak salin, awak buat jadual ni, cuba tengok beza setiap satu antara satu bentuk dengan bentuk yang seterusnya adalah 180 darjah. Jadi cikgu nak ingatkan satu lagi petua, selain daripada formula, selain daripada segitiga, awak ingat 180 darjah, bertambah satu sisi, tambah 180. Bertambah satu sisi, tambah lagi 180 darjah. Bertambah lagi sisi, bertambahlah 180 darjah. Maksudnya, kalau dia minta sisi 11, daripada 1440 darjah ni, kita akan tambah lagi 180 darjah. Okey, boleh? Baik, cuba ingatlah ya, yang ini jumlah sudut pedalaman poligon. Jadi kita nak tengok apakah bentuk-bentuk soalan untuk sudut pedalaman poligon ini. Okey, contoh yang pertama, hitung nilai X. Okey, ni gambar rajah pentagon. Dia bagi sudut di sini 100 darjah, 110 darjah, 70 darjah, 130 darjah dan sudut X di sini. Jadi macam manakah kita nak mencari nilai X di dalam pentagon ini? Okey, pertama sekali bila kita tengok gambar rajah, okey, perkara pertama yang awak kena buat ialah kenal pasti bentuk poligon. Tadi cikgu dah sebut ini adalah pentagon. Bila pentagon, kena tahulah jumlah dia berapa, sudut pedalaman dia. Masa inilah yang katanya penting kalau boleh hafal. Tak payah nak buat n tolak 2 darab 180. Di sini, awak terus saja ingat. Okey, maksudnya bila tambah, kalau guna formula di sinilah, kita dapat 540. Tapi kalau ingat, langkah ni dah tak perlu lagi. Dah jimat masa kita untuk menjawab soalan. Okey, so senaraikan, maka X tambah 130 tambah 100 tambah 110 darjah tambah 70 darjah sama dengan 540 darjah. Okey. Apa-apa pengiraan pun kalau boleh macam ni, susun dulu apa yang sepatutnya supaya kita mudah nak jawab. Okey, jadi awak tahu jumlah semua ni mestilah 540. Jadi susun dulu. Okey, letaklah X ni sebab kita tak tahu lagi nilai dia. Kemudian X tambah 410 darjah sama dengan 540 darjah. 410 ni daripada mana? Okey, daripada sinilah. Tambah semua-semua ni dapatlah 410. Jadi kita gunakan persamaan linear. X sama dengan 540 darjah tolak 410 darjah. Jadi dapat X sama dengan 130 darjah. Okey, jadi ini saja pengiraan dia. Jadi perkara pertama yang penting ialah tahu dulu bentuk ni, berapa hasil tambah pedalaman dia, baru kita boleh jawab soalan. Okey, contoh yang kedua, cari nilai X.
Okey, ni gambar rajah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, siapa ingat berapa jumlah sudut pedalaman dia? Tanpa pengiraan, kalau boleh hafal dah tahu dah lah. Heksagon maknanya, okey, di sini hasil tambah sudut pedalaman N tolak 2 darab 180 darjah dapat 720 darjah. Maksudnya kalau heksagon tambah semua-semua ni dapat 720 darjah. Jadi susunlah. Apa sekalipun susun dulu. Ambil je lah berapa X yang ada, apa-apa nombor, apa-apa huruf. Susun dulu. Okey. X tambah X tambah X tambah nilai-nilai semua ni lah. 122 darjah tambah 154 darjah tambah 120 darjah sama dengan 720. Faham tak? Apa dia 720 ni? 720 ni jumlah semua ni lah. Pasal apa ada X? Sebab X ni kita tak tahu lagi. Tak tahu lagi berapa nilai dia. Jadi kita ganti saja. Yang penting kita tahu jumlah 6 sudut ni mestilah 720. Okey. 3X. Apa dia 3X? 3X ialah ni 1X, 1X, 1X. Huruf kalau ditulis tanpa nombor maknanya 1 lah. Di depan dia, perkali dia 1. Tapi kita tak payah tulis. Jadi tambah 33 ni kita dapat 3X tambah 396 adalah jumlah nombor-nombor ini sama dengan 720 darjah. Bila tambah, angkat yang tambah ni mai belah kanan dia jadi tolak. Berlawanan ya operasi dia. Tambah mai sini jadi tolak. So 3X sama dengan 720 tolak 396. 3X ni operasi apa? Darab kan? 3 darab X. Jadi okey, sekarang ni kita dapat 3X sama dengan 324. Tapi kita bukan nak 3X, kita nak cari nilai X. Macam tadi, tambah bawa kanan jadi tolak, darab bawa ke kanan akan jadi bahagi. Jadi nak selesaikan soalan ni, X sama dengan 324 bahagi dengan 3. Jadi dapatlah jawapan dia, X sama dengan 108. Maknanya di sini 108 darjah, di sini 108 darjah, di sini pun 108 darjah. Okey, itu berkaitan dengan sudut pedalaman poligon. Jelas? Boleh ya? Maknanya daripada jadual yang cikgu bagi tadi, antara satu poligon dengan poligon yang lain, jumlah sudut pedalaman dia adalah berbeza. Ikut sisi lah. Bermula dengan segitiga 180 darjah. Baik, sekarang kita nak tengok pula sudut peluaran. Hasil tambah sudut peluaran poligon. Okey, ni contoh yang pertama. X, Y, Z adalah sudut peluaran. Okey, macam mana nak cari X? Ini sudut bersebelahan. Tadi kita dah bincang kalau bersebelahan jumlah dia 180 darjah. Jadi X tambah 69 sama dengan 180 darjah. X sama dengan 180 darjah tolak 69. Jadi yang bersebelah ni tahulah buat. Ambil je 180, tolak yang dalam ni, dapatlah X tu. Jadi awak dapat X sama dengan 111 darjah. Y pun kaedah yang sama, 180 tolak 50. Jadi Y kita akan dapat 130 darjah. Dan Z 180 tolak 61 darjah. Maknanya kita akan dapat Z bersamaan dengan 119 darjah. Okey. Kita nak tengok, yang penting nak tengok jumlah hasil tambah sudut peluaran. Bukan nak tengok X, Y, Z satu persatu. Jadi bila kita tambah X tambah Y tambah Z, nilai dia adalah bersamaan dengan 360 darjah.
Berbeza tak dengan pedalaman tadi? Berbeza kan? Hasil tambah sudut peluaran segitiga ialah 360 darjah. Kalau pedalaman, hasil tambah sudut dia adalah 180 darjah. Itu beza yang kena ingat. Baik, contoh yang kedua. Ini kita ambil segi 4 pula, bentuk yang berbeza. Sama juga macam tadi. Bila bersebelahan, maknanya 180, tolak yang sebelah lagi tu. P 180 tolak 87, dapatlah P 93 darjah. Q 180 tolak 62, dapat di sini Q 118 darjah. R 180 tolak 116, dapat 64 darjah. Dan S 180 darjah tolak 95 darjah. S dapat 85 darjah. Jadi kita cuba tambah. Sebab ni peluaran ni. P, Q, R, S ialah sudut peluaran segi 4. P tambah Q tambah R tambah S. Susun semua ni sama dengan 360 darjah. Okey, nampak tak sesuatu di sini? Hasil tambah sudut peluaran sisi 4 adalah 360 darjah. Sisi 4 ni kalau pedalaman pun dapat juga sama, iaitu 360 darjah. Jadi apa yang awak nampak setakat ni bila kita bincang berkaitan dengan sudut peluaran? Boleh buat kesimpulan tak daripada dua-dua tadi? Okey. Berdasarkan tadi, contoh yang pertama, hasil tambah sudut peluaran segitiga ialah 360 darjah. Betul tak? Tadi kan? Contoh yang kedua, hasil tambah sudut peluaran sisi 4 ialah 360 darjah. Nampak di sini peluaran segitiga 360, peluaran sisi 4 pun 360. Jadi kesimpulan yang kita dapat di sini, hasil tambah sudut peluaran sesebuah poligon adalah 360 darjah tanpa mengira bilangan sisi. Jadi awak faham, kalau sisi berapa pun, bila ditambah sudut peluaran mestilah kena dapat 360 darjah. Boleh? Jelas nah? Maknanya beza. Kalau pedalaman, bentuk ke bentuk yang lain tu nilai dia adalah berbeza. Tapi kalau peluaran, tak kira bentuk apa pun, berapa sisi pun, jumlah peluaran dia adalah 360 darjah. Okey. Jadi itu dua berkaitan dengan hasil tambah sudut pedalaman dan juga sudut peluaran. Jadi sekarang kita nak tengok soalan-soalan yang berkaitan dengan kedua-duanya lah, sudut pedalaman dan juga sudut peluaran. Okey. Baik, soalan yang pertama. Cari nilai X dan Y. Okey. Ni gambar rajah dia. X dan Y. X di sini, Y di sini. Baik, pertama sekali, X ialah sudut pedalaman. Bila nak jawab soalan sudut, tengok rajah. Pertama tengok rajah, tahu bilangan sisi. Kemudian tengok yang kita nak cari itu pedalaman ataupun peluaran. Okey, di sini sudut X ialah sudut pedalaman. Sebelah dia 80 darjah. Maknanya di sini 180 X tambah 80 sama dengan 180 darjah. X tambah 80, 180. X sama dengan 180 tolak 80. Jadi dapatlah X di sini 100 darjah. So kita dah menjawab soalan, iaitu mencari nilai X. Bila nak cari Y, awak kena tahu dulu sudut pedalaman P di sini. Ada dua kaedah, sama ada nak guna sudut peluaran
ataupun sudut bersebelahan penggenap ni. Tapi tengok keadaan. Bila soalan ni banyak bagi pedalaman, lebih baik guna pedalaman lah. Sebab di sini pun kita dah tahu dah tadi 100. Jadi pedalaman di sini tambah semua ini, pentagon adalah 540. Jadi susun balik. P, ni kita tambah lah, kita letak di sini. P tambah 105 darjah, tambah 135 darjah, tambah 120 darjah, tambah 100 darjah. X ni lah 100 darjah. Sama dengan 540 darjah. Okey, so bila kita tambah semua ni, P tambah dengan 460 darjah sama dengan 540 darjah. Seperti tadi juga, P sama dengan 540 darjah tolak 460 darjah. Jadi awak dapatlah P sama dengan 80 darjah. Baik, soalan ni tak minta pun nilai P. Tapi sebab apa kita nak cari nilai P ni? Sebab dia nak bantu kita untuk dapatkan Y. Disebabkan P bersebelahan dengan Y. Okey, jadi di sini bila kita dah tahu P 80, kita gunalah Y tambah P sama dengan 180 darjah. Y sama dengan 180 darjah tolak 80 darjah. Y sama dengan 100 darjah. Jadi dah terjawablah yang kita nak cari, iaitu nilai X dan juga nilai Y. Okey. Okey, baik, kita tengok satu lagi soalan. Cari nilai X juga di sini. Baik. Bila kita perhatikan di sini, gambar rajah ni adalah 1, 2, 3, 4, 5 pun pentagon. Tapi berbeza dengan tadi. Kenapa tadi kita gunakan 540 dan soalan ni kita gunakan hasil tambah 55 ni sebagai 360. Sebab apa? Baik. Awak ingat balik. Tadi, soalan tadi yang kita nak cari P ni, dia adalah sudut pedalaman. Yang ni yang cikgu kata beza yang awak kena ingat sangat-sangat, jangan buat silap. Bila sudut pedalaman jumlah dia mestilah 540. Tetapi bila sudut peluaran jumlah hasil tambah dia adalah 360 darjah. Tidak mengira bentuk. Pentagon ke, heksagon ke, apa bentuk sekalipun, jumlah sudut peluaran adalah 360. Jadi susunlah X tambah 110 ataupun di sini X tambah 55 tambah 77 tambah 60 tambah 110, jumlah dia 360. Tapi perlu berhati-hati, jangan ada yang terselit sudut pedalaman di sini. Katalah dia bagi di dalam ni, dia tak bagi 77. Jadi awak jangan tambah sekali lah. Tak boleh campur adukkan sudut pedalaman dengan sudut peluaran. Kalau kata misalnya dia bagi sudut pedalaman, awak boleh carilah peluaran ni. 180 tolak yang pedalaman tadi. Okey? Jadi di sini X sama dengan 360 tolak 302. So kita dapat X sama dengan 58 darjah. Dah dapatlah nilai X di sini. Jadi tu yang cikgu pesan tadi, beza jumlah sudut pedalaman dan jumlah sudut peluaran. Jangan nampak soalan, oh pentagon 540. Terus pergi tulis 540. Dah sahih-sahih dah lah salah. Sebab peluaran hanyalah 360. Bentuk apa sekalipun. Okey. Baik. Kita tengok soalan yang seterusnya. Yang ini dia suruh cari nilai X juga. Macam tadilah. P di sini kita letak sahaja sebab X ialah sudut pedalaman. Macam cikgu pesan tadi, maknanya bila kita susun X tambah 100 tambah 130 tambah 110, awak tak boleh nak tambah dengan 60. Sebab 60 ni ialah sudut peluaran. Tapi apa yang kita boleh buat ialah kita kena carilah nilai P ni. Nilai P di sini. Macam mana nak cari dia?
P tambah 60 darjah sama dengan 180 darjah. Jadi P sama dengan 180 darjah tolak 60 darjah. P sama dengan 120 darjah. Jadi dah dapat P di sini, barulah kita boleh susun macam ni. X tambah 120 darjah, yang ni lah 120, tambah 100 darjah, tambah 130 darjah, tambah 110 darjah bersamaan dengan 540. Yang ni kita guna 540 sebab sudut pedalaman. Jadi X tambah 460 sama dengan 540 darjah. X sama dengan 540 darjah tolak 460 darjah. X sama dengan 80 darjah. Jadi dapatlah di sini nilai X. Okey. Baik, jadi daripada contoh yang cikgu dah bagi tadi berkaitan sudut pedalaman dengan sudut peluaran, cikgu nak awak cuba jawab soalan-soalan ni dalam masa beberapa minit saja. Cuba cari nilai P, nilai Q dan nilai R dalam rajah yang cikgu bagi ni. Okey, awak boleh mula jawab dengan masa yang singkat. Okey, baik. Kita terus bincang ya. Kalau yang tengah mencuba tu semak jawapan, kita tengok satu persatu. Soalan A, ini soalan yang sangat-sangat senang. Kalau macam ni dah berapa kali kita bagi tahu dan daripada dulu-dulu lagi tingkatan 1 pun dah belajar. Sudut bersebelahan maknanya adalah 180 darjah. So setiap kali awak jumpa soalan bersebelahan macam ni, nilai dia mestilah 180 darjah. Jadi tak payah buat panjang-panjang lebar. Maknanya di sini ambil saja kalkulator. P sama dengan 180 tolak 140 darjah. Jadi P dapat 40 darjah. Kalau betul tanda nah, maknanya awak dah dapat jawab. Untuk Q pun macam tu, 180 tolak 45 darjah. Q dapat 135 darjah. Cuma R ni macam lain sikit. Bukan boleh tengok lain sikit. Soalan lain sikit je. Pasal apa ni cikgu? Tengok. Lain sikit tapi dia masih melibatkan segi 3. Cuma dia sudut pedalaman. Jadi gunalah segi 3 ni. Awak dah dapat cari nilai P tadi. Jadi P dah dapat tadi 40 darjah. Maknanya R tambah 40 tambah 45 sama dengan 180. Jadi dapat di sini R bila buat pengiraan sama dengan 95 darjah. Okey. Sama jugalah. Buat saja soalan-soalan ni semua. Cuba jawab bagi habis. Maknanya untuk cari Q tak ada masalah. 180 tolak 85. Nak cari P 180 tolak 135. Cuma nak cari R, awak boleh gunakan sudut di sini. Cari di dalam dulu. Atau boleh guna sudut peluaran. Sudut peluaran 360. Ini yang ni apa dia pula? Sekejap tanya pula pasal apa ni 4 segi apa? Ini maksudnya sudut tegak ataupun sudut 90 darjah. Jangan kelang kabut lah, nampak tak ada nombor apa pula ni? Ni 90 darjah. Okey. Soalan C pun sama. P 180 tolak 105. Q 180 tolak 40 dan R 180 tolak 75 darjah. Okey.
Yang ini kita nak cari nilai X. Kita bincang je lah sekali ya. Awak cuba tengok. Nak cari nilai X, maknanya sudut pedalaman. Yang ini ialah segi 4. So tambah semua ni, X tambah 2X tambah 90 tambah 120 bersamaan 360. Macam tadi cikgu kata, X ni maknanya 1X tambah 2X jadi 3X. Jadi tolaklah, tolak 120, tolak 90, kemudian bahagi dengan 3. Cuba buatlah yang ni. Soalan A, X ni kita akan dapat 50 darjah kalau betul pengiraan awak. Soalan B, okey, macam tadi, cari dulu pedalaman ni. 180 tolak 85 dapat di dalam ni. Kemudian Rajah ni lukis lah, nanti boleh cuba buat. Kemudian yang ini tanda sama. Maksudnya bila X di sini pun adalah nilai X. Jadi awak gunakan segitiga, tolak nilai yang dapat di sini, kemudian bahagi dengan 2. So dapatlah nilai X. Dan soalan C, susah tak yang ni? X ni tengok dulu, pedalaman ke peluaran? X pedalaman kan? Okey, jadi maknanya yang cikgu duk pesan sangat tu, perhatilah. Pedalaman. Tapi yang ini adalah peluaran 60 darjah ni. Jangan duk seronok susun, tambah dengan 60 ni sekali. Jadi nak kena buat apa dulu? Cari dulu sudut di sebelah dalam. 180 tolak 60 dapat di sini 120. Barulah tambah ke semua 5 sudut pedalaman. Berapa nilai dia? Nilai dia adalah 540 sebab dia adalah sudut pedalaman. Okey, jadi awak juga boleh rujuk soalan-soalan ni dalam buku teks tingkatan 2. Cuba jawab semua-semua soalan dan buka sekolah mungkin akan bersambung lah tajuk yang cikgu rasa dah tak sampai lagi tajuk ni masa kita cuti dulu. Boleh cuba dulu soalan-soalan ni, nanti boleh bincang dengan cikgu di sekolah. Dan untuk hari ini maknanya apa yang kita dah bincang adalah berkaitan dengan sudut pedalaman, hasil tambah sudut pedalaman dan juga hasil tambah sudut peluaran poligon. Sekali lagi cikgu nak ingatkan bahawa untuk jumlah sudut pedalaman, nilai dia adalah bergantung kepada bilangan sisi. Di mana mula dengan 180, ingat yang tu saja, segitiga 180 darjah, bertambah satu sisi, sudut pun bertambah 180 darjah. Maknanya segi 4, 360, pentagon 540, sebab tambah lagi, tambah satu sisi, heksagon, tambah lagi 180. Jadi 720 dan seterusnya. Jadi macam mana pun, kalau tak ingat formula, N tolak 2 darab 180, ingat yang itu. Mula dengan segitiga 180, hak lain tu tambah saja. Okey? Pasal apa kena ingat jumlah sudut? Macam ni lah, bila nak jawab soalan, kena tahu dulu jumlah sudut pedalaman. Tapi kalau sudut peluaran, bentuk apa sekalipun, 3 ke 4 ke 5 ke, jumlah dia ialah 360 darjah sahaja. Okey? Baik, harap awak semua faham dengan apa yang kita bincang hari ini. Dan yang mana di berdekatan tu, kalau cikgu boleh tahu tu, nanti boleh tanyalah cikgu-cikgu. Bila tanya soalan ni boleh jawab ke tidak. Maknanya kalau yang dah dengar, dah kita bincang ni tadi, boleh jawab soalan-soalan tu. Okey, akhir sekali di sini cikgu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mengikuti program ni, dan mungkin ini kali akhir jugalah sebab kita pun dah nak bersekolah. Last kita bersiaran hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada MAIPS, JAIPS, Kerajaan Negeri Perlis dan JPN Perlis kerana memberi peluang untuk kita bersiaran dan terus memberi pembelajaran, meneruskan pembelajaran walaupun bercuti agak panjang ya, dan kita akan mula bersekolah pada 15 hari bulan nanti.
Okey, sebelum cikgu berakhir pada hari ini, nak bagi pantun sikit. Okey. Baik, bunga dedap di atas para, anak dara pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.